Yo, what's up? You on spec, guys. For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, ungkap pada cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Yo, what's up guys? PA Andre is back. Alright, Assalamualaikum and salam jatuh pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Yes. And we are back dengan video-video yang terbaru dan terkini. Untuk hari ni guys, aku nak react satu video yang aku baru je dapat link dia tadi. Video ni, diorang cuba membongkar berkenaan tentang debut box Prince Smith. Prince Smith lagi. Seperti aku katakan hari tu, Prince Smith ni memang berjaya buat satu konten yang semua orang sibuk nak tahu adakah apa yang dia buat ni, debut box ni real atau fake. So untuk link kali ni, aku dah tengok sikit je tadi, tapi aku tak tengok sampai habis, aku tengok sikit je sebab aku nak react dengan korang. Dalam video ni dia cuba nak membongkarkan tentang adakah debut box ni betul atau tidak. So jom kita saksikan. So sebelum kita nak start react, korang sihat ke? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Sejuk dengar. Aku pun Alhamdulillah guys. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan pada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Allah. So jom kita start tengok apakah yang cuba dimaksudkan dalam video ni. Dan video ni aku ambil daripada Penakut Media dan aku akan letak description kat bawah. Kau boleh check dekat link situ kalau kau nak tengok lagi. So jom kita layan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikut pengalaman doktor sebagai criminal analyst, apa pendapat doktor terhadap video debut box Prince Smith? Okey, untuk bukti pertama, apa yang saya dapat jelaskan ialah mengenai kotak pembungkusan itu sendiri. Kotak yang dibeli dari eBay. Kotak yang ditunjukkan dalam video itu sangat bersih, sangat rapi, sangat kemas dan sangat sempurna. Sedangkan kita tahu kotak yang Prince Smith beli ini adalah dari negara Chile. Kotak itu tidak menunjukkan apa-apa kesan biasa yang kita dapati pada kotak-kotak lain yang melalui proses penghantaran antarabangsa. Biasanya kotak dia akan sedikit worn out atau dalam bahasa pasar ialah dia nampak macam sedikit kemik lah apabila ada melalui proses pengepusan antarabangsa. Tapi dalam kes ada logik juga apa doktor ni cakap. Kita tahu bahawa kotak yang Prince Smith dapat ini telah melalui satu proses yang sangat rumit dan panjang yang dinamakan sebagai freight forwarding procedure. Penjual atau shipper akan bawa kotak ke pejabat pos untuk pengepusan. Dan selepas itu, kotak tersebut akan dibawa dari kaunter pos ke warehouse. Dalam warehouse pula, kotak akan diletakkan ke dalam troli-troli dan untuk ditransfer ke dalam lori. Dan lori pula akan bawa barang ke airport, dan dari airport pula, barang-barang akan masuk semula ke dalam airport warehouse. Dan dalam warehouse ni akan ada banyak scanning bagi prosedur pelepasan custom dan lain-lain. Dari warehouse akan ditransfer pula ke dalam cargo aircraft, dan kesemua proses yang saya cakap ini dilalui sekali lagi apabila sampai ke negara yang dihantar. Dan saya rasa amat mustahil apabila kotak yang telah melalui berpuluh-puluh proses tidak mengalami apa-apa kesan seperti renyuk, kekotoran dan sedikit worn out pada kotak tersebut. Dan lebih-lebih lagi pada hujung dan bahagian bucu kotak ini adalah tempat yang paling mudah untuk kena. Okay? Macam logik apa doktor ni cakap. Semula pada kotak yang Prince Smith tunjukkan, kita boleh nampak bahawa kotak itu sangat perfect dan sangat cantik keadaannya. Ada kemungkinan tak doktor kotak itu dihantar menggunakan perkhidmatan pos yang mahal dan diorang memang jaga kotak itu? Kita boleh lihat dari segi informasi
pada kotak itu sendiri. Biasanya kotak yang melalui pengepusan antarabangsa ini mempunyai banyak informasi pada kotak tersebut. Ada macam-macam barcode, ada stiker pelepasan custom dari negara asal, stiker pelepasan custom dari negara yang dihantar, tracking stiker, warehouse stiker, job dari airport negara asal, job dari kargo dan banyak lagi. Tapi kalau lihat pada kotak prinsip, kita tak nampak apa-apa job dari custom, apa-apa stiker kargo, langsung tidak ada. Hanya sehelai kertas yang ditunjukkan, yang ditampal pada kotak tersebut. Itu pun ialah satu kertas putih yang hanya ada bekas contoh marker atau itu ada yang dikata dia tarik kertas itu keluar, kononnya tak nak orang tahu alamat dia. Tapi jika kita lihat langsung, tidak ada barcode stiker, tidak ada bekas cap custom, tidak ada apa-apa stiker langsung. Jadi dekat situ kita tahu bahawa kotak itu tidak melalui mana-mana international freight procedure. Ada lagi yang doktor nak sebut berkenaan kotak? Cara pembungkusan kotak tu lebih meyakinkan lagi bahawa kotak tersebut hanyalah buatan Prince Smith sendiri. Jika kita lihat bahagian dalam kotak tersebut, terdapat banyak ruang kosong dan ruang ini dapat membuatkan kotak tersebut menjadi lebih mudah untuk kemik, untuk rosak, kerana adanya ruang kosong. Tapi kita nampak bahawa kotak tersebut sangat rapi dan kemas tanpa sebarang kerosakan, walaupun terdapat banyak ruang udara di bahagian dalamnya. Doktor rasa Macam logik apa yang doktor ni cakap. Daripada ibu ataupun dibuat sendiri? Lepas saya ada buat sedikit study footage yang 5 pagi pada saya tempoh hari, saya memang yakin bahawa itu adalah kotak buatan Prince Smith sendiri dan bukan debit box atau kotak jin yang dibeli dari eBay maupun dark web. Yang pertama, kotak yang digunakan adalah kotak peti surat yang ada di Malaysia. Kenapa saya kata demikian ialah kerana jika kita lihat dengan lebih dekat, kotak tersebut adalah peti surat yang diubah suai menjadi sedikit usang dan nampak menakutkan. Jadi jika kita melakukan proses yang dinamakan sebagai image tracing, kita dapati kotak tersebut bukan mirip tetapi tepat menunjukkan bahawa itu adalah peti surat yang ada di Malaysia. Peti surat yang ada di negara orang putih, lebih lagi di Amerika dan South America adalah berbeza. Mereka menggunakan jenis klasik outdoor stand mailbox yang ada kaki itu, yang diletakkan di luar rumah dengan bentuk yang berbeza dan mempunyai stand ataupun kaki lah yang di-screw atau ditanam pada permukaan lantai atau rumput. Tetapi jika kita lihat the big box Prince Smith ini, bentuknya sangat jelas. Nampak macam yelah peti surat kita guys. Berdasarkan image tracing juga, kita dapati bahagian kunci juga sama dan tepat bentuknya, dan bahagian hinge, terpanggil hinge ataupun engsel pintu, juga sama dan tepat bentuknya. Ini bermakna kotak yang digunakan adalah kotak peti surat yang hanya terdapat di Asia dan bukan di utara Amerika maupun di bahagian selatan Amerika. Dari segi kosmetik, kotak tersebut kita boleh lihat bahawa Prince Smith menggunakan sushi bamboo mat yang selalu digunakan untuk menggulung Satu-satu doktor ni kupas guys tentang kotak tu. Kita lihat pada 11 minit 15 saat. Ada logik dia guys. Jalur benang yang ada pada tikar sushi, dan ini menunjukkan
kotak tersebut telah diubah suai permukaannya dan telah disembuh dengan warna hitam supaya tidak nampak seperti kotak yang asalnya ialah dari peti surat. Lepas Bismi buka peti surat tu, kita akan nampak isi bahagian dalamnya. Apa yang Dr. boleh share dengan penonton? Pertama, kita dapat lihat bahawa tidak ada gumpalan kertas atau dipanggil bubble plastik yang biasa kita guna untuk pinggan mangkuk kaca dan sebagainya untuk menyekat bahagian ruang kosong dalam kotak tersebut. Dekat sini kita dapat lihat bahawa sepanjang kotak ini dibawa dari negara Chile hingga ke Malaysia, kaca di bahagian dalam ini boleh bergerak dan terhentak antara satu sama lain kerana pergerakan dalam lori, dalam kargo, dalam aircraft sangat-sangat kasar dan bertekanan tinggi. Tetapi bentuk kaca dan kristal masih lagi cantik, berkilat dan tidak pecah. Kita juga tahu bahawa kristal dan kaca adalah dua material yang sensitif dan sangat mudah pecah. Kadang-kadang kita beli kristal di kedai dan bawa balik rumah pun boleh pecah. Tapi kristal dan kaca yang dibawa dari negara selatan Amerika ini yang telah melalui pelbagai proses perjalanan yang jauh dan berisiko masih lagi tidak pecah. Paling kurang pun retak atau pecah sikit kan. Kita orang perempuan memang tahulah sebab selalu barang-barang macam ni ada masa hantaran kahwin kan. Tapi dekat sini kita boleh nampak tidak ada kesan retak, tidak ada kesan pecah dan tidak ada sedikit pun habuk kaca yang kita boleh nampak. Jadi dekat sini memang nampak bahawa kotak ini hanyalah kotak yang dibuat dan direka sendiri oleh Prince Smith di rumah tanpa memikirkan soal-soal lain yang lebih detail. Dan juga pada 14 minit 10 saat kita dapat lihat kekotoran dalam kotak kaca seperti mana yang dikatakan oleh Prince Smith itu nampak seakan-akan abu rokok. Dan kalau awak tanya saya, kemungkinan kotak kaca itu adalah ashtray untuk membuang abu rokok. Dalam kotak yang ada telur tu, saya ada nampak macam benda yang macam saya kenal, Doktor. Tapi saya nak Doktor uraikan dulu apa yang Doktor nampak. Benda yang sama juga. Dari kotak yang besar hingga ke kotak peti surat, hingga ke kotak telur, semuanya tidak disekat dengan kertas maupun plastik supaya barang itu tidak bergerak. Tapi kalau kita lihat pada telur plastik berwarna emas tu, ianya sangat-sangat mengingatkan saya pada telur hiasan yang banyak digunakan pada majlis-majlis perkahwinan di Malaysia. Jadi kita boleh nampak bahawa semua barang-barang dan bahan-bahan yang ada dalam kotak The Big Box ini adalah barang-barang yang banyak digunakan di Malaysia, tetapi bukan di negara selatan Amerika. Lepas Cik Bismi buka kotak The Big Box tu, terus ada gangguan. Apa pendapat Doktor? Kita tidak perlu untuk pergi terlalu jauh sebab cukup dengan bukti bahawa kotak itu bukan kotak yang dibeli dari eBay. Macam saya terangkan awal tadi, dia bukan kotak yang dihantar dari negara Chile, bukan kotak yang melalui kargo di KLIA, dan kotak yang digunakan memang sangat tepat dengan kotak peti surat yang ada di Malaysia. Dari sini kita tahu bahawa banyak pengubahsuaian yang digunakan oleh Prince Smith pada kotak-kotak tersebut. Jadi tak mustahil untuk dia melakukan trik-trik yang sama terhadap gangguan-gangguan yang ditunjukkan dalam video tersebut. Saya tertarik untuk membuat sedikit ulasan terhadap video-video Prince Smith yang berkaitan dengan dark web.
Dan sekarang ini saya masih lagi dalam proses awal untuk mengesan semua jenis bukti. Cuma sekarang ni saya agak sibuk sedikit lah dengan kerja hakiki saya. InsyaAllah bila dah selesai saya akan beritahu. Yang dibuang tu dekat karat tu kamu ke? Ha? Makanan kamu? Ni box yang mana? Yang ada bulu ayam ke? Yang ada bulu ke? Okey. Ustaz dari perusahaan hotel saya cakap yang jin tu datang dari GB Box. Apa pendapat doktor? Saya tak nak sentuh tentang isu ini. Cuma apa yang kita boleh tahu melalui video ini ialah Prince Smith tidak beli di Big Box dari eBay. Kotak pembungkusan yang dikatakan dari Chile itu juga tidak benar. Kotak di Big Box itu sendiri 100% sama dengan peti surat di Malaysia. Bermaksud kotak telur dan segala isi kandungan dalam kotak itu adalah rekaan Prince Smith semata-mata. Dari sini kita boleh tahu bahawa kotak itu tidak ada jin atau syaitan. Jadi bagaimana ustaz itu boleh detect melalui pembantunya seorang tu yang mengatakan jin itu datang dari the Big Box. Untuk isu ini saya rasa biarlah penonton yang tafsir sendiri. Ada apa-apa lagi yang doktor nak sampaikan kepada penonton? Saya pasti ramai yang akan mengecam dan tidak bersetuju dengan apa yang saya perkatakan ini. Tapi nasihat saya pada semua ialah belajar untuk mengenal bukti sama ada ianya adalah realiti atau sekadar hiburan. Macam Prince Smith ini, saya bukan nak tutup rezeki dia. Rezeki adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita patut tahu bahawa realiti adalah aturan Allah, tetapi penipuan adalah aturan manusia. Okay guys, itu dia video yang begitu terperinci dikupas oleh seorang doktor yang katanya pakar apa tadi pakar forensik jenayah ke apa, tak ingat. Kalau tengok daripada awal-awal tadi tu dia ada ulas lah, dia bagi tahu siapa doktor ni. Tapi persoalannya aku pun tak tahu nak percaya ni betul doktor ke apa ke, pasal dia tidak mendedahkan identiti dia. Dia hanya memberi ulasan tentang isu The Big Box yang dibeli oleh Prince Smith. Okay, sekarang dia dah jadi macam-macam andaian guys. Dah terpecah pada dua golongan. Golongan yang mempercayai memang Prince Smith betul-betul dapat real The Big Box dan dia diganggu pada jin yang daripada situ. Dan satu lagi golongan yang memang tak percaya benda ni sebenarnya adalah fake dan dibuat 100%. So sekarang ni kalau kita fikir balik seperti yang aku cakap hari tu, jangan kita bagi kepercayaan kita 100%. Cukup 50-50 guys. Kau boleh percaya, kau boleh yakin, tapi kau kena ada sifat curiga juga. So benda ni aku rasa tak salah. Yang menarik apa yang doktor ni kupas, kebanyakan kalau kita tengok video tu ada seolah-olah macam apa aku nak cakap logik cara dia kupas tentang kotak tu yang pertama. Kalau kita fikir, Prince Smith kata dia beli kotak tu daripada Chile. Kau tahu Chile kat mana? Bukan yang Chile kau buat sambal tu guys. Chile ni negara Amerika Latin lah. Dekat Brazil, dekat Argentina. Kau tahu berapa jauh daripada sana nak sampai ke Malaysia. Dengan flight, confirm kotak tu akan bukan rosak tapi akan kemek dan sebagainya. So itu logik. Aku rasa pertama yang dia cuba dedahkan benda tu masuk akal dan aku boleh terima benda tu. Dan yang kedua, bila kau tengok bagaimana Prince Smith mengeluarkan barangan di dalam kotak tu pun memang tak cukup bubble wrap tu. Memang banyak ada kekosongan dengan kotak tu. Itu akan lebih memudahkan kotak tu rosak. Itu pun logik. Aku fikir memang boleh masuk akal. Dan bila dia terangkan rupa bentuk kotak tu menyerupai peti surat di Asia lah. Kalau kata doktor tu, kalau di luar negara, di Amerika Latin, Amerika sendiri tu dia tak menggunakan
peti surat yang macam tu guys. Kebanyakan di Asia menggunakan peti surat yang seperti mana yang Prince Smith tunjuk ada kotak delivery box. Itu pun masuk akal. Dan bila dia kita check balik barang-barang di dalam tu seperti telur emas tu yang boleh dapat majlis orang kahwin semua benda tu kan. So aku fikir ada logiknya. Persoalan dia yang mula timbul dalam kepala aku, apakah benar Prince Smith beli kotak ni pada eBay? Sebab kalau kotak pada eBay, seperti doktor tadi cakap, dia mesti akan ada chop dan sebagainya daripada negara mana, dan ada stiker eBay sebagai contoh macam gambar yang ditunjuk tadi. Ada kemungkinan sepatutnya dia macam tu. Persoalannya daripada mana Prince Smith dapat kotak ni? Adakah dia buat kotak ni atau dia beli daripada orang ketiga atau orang tengah yang kita pun tak tahu, mungkin orang tu buat. So ini banyak persoalan yang timbul dalam kepala aku. Aku nak tahu dari mana kotak ni datang. So menurut doktor tu dia terangkan kemungkinan besar kotak itu adalah kotak fake, bukan delivery box yang real. So benda ni mula masuk akal. So aku rasa macam ada logik ni kat situ. Dan bila mereka cuba beralih kepada persoalan macam mana pula dengan ustaz yang merasakan memang betul Prince Smith diganggu oleh jin. So ini aku cakap itu guys, dia kalau jin ni dia nak mengganggu seseorang, dia tak perlukan alasan yang kuat. Cukup dengan orang tu meyakini satu benda disebabkan benda tu, dan benda tu akan datang mengganggu dia. Sebagai contoh, kalau Prince Smith betul-betul meyakini dia diganggu oleh sesuatu pada delivery box, itu dah membuka satu ruang di dalam diri dia untuk membolehkan makhluk-makhluk yang gaib ni mengganggu seseorang. Itu pada pendapat aku lah. Dan aku rasa ada mungkin betulnya juga doktor ni cakap, tapi mungkin ada betulnya juga apa yang berlaku pada Prince Smith. Aku rasa mungkin betul dia diganggu, tapi datangnya dia gangguan tu pada mana, itu Allah alam. Aku tak tahu pada mana. Kalau katanya daripada kotak tu, so doktor ni tadi dah cuba kupas, ni katakan kotak ini palsu. Dan masuk akal. Pada aku itu masuk akal sebab dia kupas detail guys. Benda ni aku rasa dia cukup fakta. Dan benda yang kita boleh terima dengan akal. So sekarang ni persoalan yang timbul dalam kepala aku, dari mana Prince Smith dapat kotak ni? Adakah dia betul-betul beli atau dia buat kotak ni? So kita tak tahu. Ini persoalan yang timbul dan kita tak tahu. Kita tak boleh nak judge seseorang tu Prince Smith menipu dan sebagainya. Mungkin kita tak tahu dia beli pada orang ketiga, orang tengah. So dan dia meyakini mungkin kotak tu kotak betul. Mungkin atau mungkin juga dia buat. So kita tak tahu, kita tak boleh nak judge seseorang tu guys. Kita cuma boleh judge berdasarkan apa yang doktor tadi dah terangkan dan kupaskan melalui kotak tu, dan diyakini kotak tu adalah kotak delivery box palsu. Sebab barang-barang atau benda-benda yang terdapat pada delivery box tu kebanyakannya adalah benda-benda yang memang berada di Malaysia, di Asia lah. Dan kalau nak isu pasal ustaz ni, ini aku no comment. Pasal aku rasa setiap orang mempunyai kepakaran yang tersendiri. Seperti doktor tu tadi, dia mempunyai kepakaran dalam membuat analisis sesuatu benda tu fake atau betul. Itu kepakaran dia. Dan kalau ikut ustaz tu pula, aku yakin dia punya kepakaran adalah untuk mengubati seseorang yang terkena penyakit-penyakit yang doktor tak boleh nak ubat. Semua orang ada kepakaran masing-masing. So kita sebagai penonton guys, aku sangat-sangat berharap kita berfikir dengan waras. Kalau kita nak komen, jangan komen sesuatu yang boleh menyakiti hati seseorang. Kita komen benda-benda yang cerdas lah. So baru orang nampak kita matang. So kita jangan hukum siapa-siapa, kita jangan judge siapa-siapa. So kita just go with the flow. Kalau kau nak percaya boleh, tapi nasihat aku jangan 50-50. Bukan, jangan 100%. Kau bagi 50-50. Sebab itu lebih selamat. Kalau kau tak nak percaya pun boleh, tapi aku macam aku cakap tadi, jangan bagi 100% kau tak percaya. Bagi 50-50 juga. Kau bagi sedikit boleh percaya, kau boleh curiga juga. So benda ni lebih safe lah. So itu dia guys untuk hari ni. Satu video yang aku rasa sangat logik bila dikupas. Sebab aku rasa orang yang kupas video ni pun bukan orang biasa lah. Cara dia bercakap nampak sangat orang yang tahu apa yang dia cakap. So terima kasih kepada korang yang dah tonton daripada awal sampailah ni. Aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat guys. Dan
Nak cakap apa lagi tak ada lah kot. So kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Korang semua memang awesome guys. Ciao.